Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk subjek sains tingkatan 1, bab 1 pengenalan kepada penyiasatan saintifik, masih lagi subtopik 1.4, penggunaan alat pengukur, kejituan, kepersisan, kepekaan dan ralat by Cikgu Balkis. Jadi untuk hari ini, kita akan membincangkan bagaimana untuk mengukur jisim sesuatu objek. Ini adalah contoh jisim bagi 100 helai kertas, iaitu 500 gram. Jadi bagaimana kita hendak mengetahui jisim untuk sehelai kertas? Caranya, kita ambil 500, kita bahagi dengan 100 helai kertas. So, kita akan dapat 5 gram untuk sehelai kertas. Baik, praktis formatif 1.4. Pada minggu lepas, kita pun telah membincangkan soalan nombor 2. Jadi pada hari ini, kita bincang soalan nombor 3. Chong berdiri di atas suatu penimbang. Nilai yang ditunjukkan ialah 55 kilogram. Apakah maksud nilai ini? Jadi, 55 kilogram membawa maksud jisim Chong. So, sila salin jawapan ini ke dalam buku latihan anda. 55 kilogram adalah nilai jisim Chong. Okey, perkara kedua yang kita akan belajar pada hari ini ialah bagaimana untuk mengukur isi padu sesuatu objek. Sebentar tadi kita belajar jisim. Sekarang kita belajar isi padu. Baik, merujuk kepada buku teks kamu, isi padu objek yang sekata dapat dikira menggunakan rumus. Manakala objek yang tidak sekata perlu dianggarkan menggunakan kaedah sesaran air. Baik, kita lihat yang pertama. Okay, ini adalah untuk objek yang sekata. Jadi, kita ada rumus, iaitu isi padu bersamaan tinggi kali lebar kali panjang. So, berdasarkan gambar yang diberi, kita dapat 4 kali dengan 4 kali dengan 4. So, isi padu untuk objek sekata ini adalah 64 cm. Ada 3 kecil di atas M. 3 itu bermaksud padu. 64 cm padu. Okey, kita lihat pula contoh yang kedua. Okey, ini adalah untuk mengira isi padu objek tidak sekata. Okey, sila lihat isi padu awal. Okey, jumlah 15 cm padu ini adalah untuk isi padu air sahaja. Okey, setelah diletakkan satu objek yang tidak sekata iaitu batu, isi padu air dan objek tidak sekata menjadi 23 cm padu. Jadi bagaimana kita hendak mengetahui isi padu batu sahaja? Caranya, 23
ditolak dengan 15. Jadi jawapan akhir adalah 8 cm padu. Sila beri perhatian, mesti ditolak. Okay, ada simbol tolak di sini. Okay, kenapa perlu ditolak? So, 23 adalah air, isi padu air dan batu. 23 cm padu. Ditolak dengan 15. 15 ni apa? 15 ialah isi padu bagi air sahaja. Jadi apabila air dan batu, isi padunya ditolak dengan isi padu air sahaja, jawapan yang kita dapat adalah 8 cm padu untuk isi padu batu sahaja. Baik, ada satu soalan di dalam modul latihan yang telah cikgu bekalkan kepada kamu. Okay, lihat gambar rajah yang pertama. Okay, ada batu, ada gabus dan juga air. So, berat isi padu air, batu, isi padu bagi batu, air dan gabus ialah, sila buat bacaan di sini, iaitu 40. Mesti ada unit sentimeter padu. Ada 3 kecil di atas M. Okay, sila lihat gambar rajah yang kedua yang di tengah. Sila buat bacaan di sini. So, nilainya adalah 20. So, apakah maksud nilai 20 ini? Okay, mesti berserta unit iaitu cm, cm padu. Ada 3 kecil di belakang. 20 ini adalah untuk isi padu air sahaja. Okay, sekarang kita cuba lihat gambar yang ketiga. Okay, kita ada batu dan juga air. Sila buat bacaan di sini. Berapakah bacaan? Okay, jika kamu lihat, bacaan di sini adalah 30. Bacaan di atas adalah 40. Jadi, di antaranya adalah 35. Okay, boleh tulis isi padu air dan batu adalah 35. Mesti ada unit sentimeter padu. Baik, kita lihat soalan yang pertama. Kira isi padu batu dan gabus. Okey, bagaimana kita nak tahu isi padu batu sahaja? So, sila ikut anak panah kuning yang cikgu tunjukkan itu. So, isi padu sahaja ialah isi padu air dan batu, okay, iaitu 35. Okay, kita tolak dengan isi padu air sahaja. Tadi kita dah dapat gambar yang kedua adalah 20. So, jawapannya adalah 15. Mesti berserta unit iaitu sentimeter padu. Ada 3 kecil di atas. Okey, soalan yang seterusnya. Masih soalan nombor 1. Kira isi padu gabus pula. Okey, sila rujuk anak panah kuning ke atas. Bagaimana kita nak dapat isi padu gabus sahaja? Okay, caranya, isi padu air dan batu dan gabus yang kita dapat tadi adalah 40
kena tolak dengan isi padu air sahaja, gambar yang kedua iaitu 20. Ditolak juga dengan isi padu batu sahaja. Kita telah kira tadi anak panah kuning ke bawah tadi iaitu 15. So 40 tolak 20, tolak lagi 15. So jawapan kamu adalah 5 cm, mesti ada unit sentimeter padu. Okay, ini adalah cara untuk mengira isi padu objek yang tidak sekata. Jadi kita telah selesai menjawab soalan nombor 1. Okay, sekarang kita cuba jawab soalan nombor 2. Okay, apakah yang ditanya? Namakan kaedah yang digunakan. Okay, kaedah. Kerana objek yang tidak sekata tidak boleh dikira isi padu menggunakan rumus. Jadi, apakah nama kaedah ini? Kita telah bincangkan tadi. Ini jawapannya. Okay, kaedah sesaran air. Jadi, sila tulis jawapan kaedah sesaran air. So, latihan ini telah dibekalkan di dalam modul kamu. Jadi, sila lengkapkan jawapan berserta jalan pengiraan seperti yang cikgu tunjukkan ini. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.